الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dengan izin Allah, kita malam ini dapat sekali lagi berkuliah, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat daripada ilmu yang kita perolehi itu dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Ilmu yang kita dapat ini, tuan-tuan, penting sebab dia boleh membawa sama ada kita menuju kepada pintu syurga ataupun pintu neraka. Tetapi mengetahui kebenaran, mengetahui benda yang betul, mengetahui benda yang salah tak cukup sekiranya kita tak buat apa yang kita tahu. Sebab itu dalam doa Nabi, baginda bukan sahaja setakat minta supaya ditunjukkan yang mana betul dan yang mana salah. Nabi tak doa Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Bukan setakat itu. Maknanya dalam hadis, doa Nabi SAW tak berhenti setakat kita mengetahui yang mana betul dan yang mana salah. Tetapi Nabi menyambung doa itu dengan warzuqnat tiba'ah, memberikan kekuatan setelah daripada mengetahui yang mana betul dan yang mana salah. Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang betul itu. Setakat tahu benda yang betul tapi tak buat dan tak ikut, tak guna dalam kehidupan ini. Demikian juga, tuan-tuan, mengetahui yang salah, mengetahui yang batil. Tetapi kalau kita tak meninggalkan apa yang salah dan batil itu, tak ada guna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang yang tahu mana yang betul, mana yang salah, tapi tak ramai orang yang buat apa yang betul dan tinggal apa yang salah. Sebab itu, bila kita belajar, kita mengaji, kita bukan setakat nak tahu, tetapi kita nak ikut dan nak tinggal apa yang betul dan apa yang salah. Mudah-mudahan, tuan-tuan, sikap, niat, apa yang kita pasang awal ini dapat kita amalkan dalam kehidupan. Rugi kalau kita tahu banyak, kita faham banyak, tapi kita tak buat apa yang kita faham ataupun apa yang kita tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita. Malam ini, tuan-tuan, sebagaimana kebiasaan kita, kita akan cuba bincang hadis Nabi SAW. Satu daripada hadis-hadis Nabi yang berkait rapat, yang ada kaitan dengan kita orang Islam, isu hutang. Sebab, tuan-tuan, Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga yang lain-lainnya, dan kedudukan hadis ini sahih, satu ancaman, satu peringatan kepada orang-orang yang beriman, bahawa mereka yang mempunyai hutang yang tidak diselesaikan, dilunaskan ketika mereka hidup di dunia ini, roh mereka akan tergantung di antara langit dan bumi. Apakah yang dimaksudkan dengan tergantung? Diulas oleh para ulama apabila mereka mensyarahkan hadis ini, dan kita akan tengok. Sebab kita bimbang, tuan-tuan,
Dalam hidup kita ini, kita tak boleh lari daripada berhutang. Orang kaya berhutang, orang miskin berhutang, siapa-siapa pun dia berhutang. Hutang ni satu benda yang Tuhan benarkan dalam Islam. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat berkaitan dengan tauhid, bukan berkaitan dengan semayang, tetapi ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat berkaitan dengan hutang. Dalam suratul Baqarah Allah menyebut tentang hutang, dan disebut oleh para ulama ayat inilah yang paling panjang dalam ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan hukum hakam berkaitan dengan hutang piutang ini satu benda yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita akan cuba mengambil manfaat daripada satu buku yang ditulis oleh seorang ustaz, Ustaz Yazid Abdul Qadir. Dia membahaskan hadis Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibn Majah, Al-Baghawi, dinilai sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, roh seseorang mukmin itu tergantung berdasarkan hutangnya hinggalah diselesaikan hutang tersebut. Diriwayatkan juga daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Allah Ta'ala mengampunkan keseluruhan dosa orang yang syahid melainkan hutang. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, Nabi kata yughfaru li kulli syahid, diampunkan keseluruhan dosa, kullu dhanbin, setiap daripada apa yang dia lakukan di dunia ini bagi orang yang mati syahid, melainkan satu saja dosa yang Tuhan tak masuk campur, Tuhan tak ampun dan Tuhan tak ambil tahu, iaitu dosa berkaitan dengan dain, hutang. Maknanya urusan hutang, urusan pinjaman kita sesama manusia dibiarkan oleh Allah sehinggalah kita menyelesaikan dengan orang yang kita berhutang. Daripada hadis-hadis ini, tuan-tuan, kita nak cuba tengok apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata baginda, dosa ataupun roh orang yang beriman itu tergantung berdasarkan kepada hutangnya. Yang pertama, tuan-tuan, kita tengok kepada maksud pinjaman dalam Islam, maksud hutang. Dalam Islam, hutang ini disebut dengan perkataan al-qard. Al-qard, sudah sebut dalam Al-Quran, kita qardul hasan, pinjaman yang baik. Pinjaman ni dia ada macam-macam jenis. Satu yang kita pinjam duit. Kita pinjam duit, kan? Kita minta duit, kita bagi tempoh berapa lama untuk bayar, kan? Itu disebut dengan al-qard, pinjaman. Lebih luas daripada itu, ad-dain, hutang. Hutang ni tak semestinya duit, tak semestinya melibatkan duit. Misalnya dalam Islam ada yang dimaksudkan dengan hutang seperti bai'us salam. Bai'us salam ni termasuk dalam jenis hutang, iaitu kita memesan barang dengan diberikan wang terlebih dahulu. Ini pun termasuk dalam kategori hutang. Misalnya kita tempah barang, kita tak ambil lagi barang tu, kita baru tempah, kan? Contoh, kita pergi kedai, kan? Kita pergi tempah baju, kita pergi tempah barang. Kita kadang-kadang bayar duit dululah, kan? Bayar penuh pun ada, bayar separuh pun ada. Kemudian orang yang kita tempah itu, dia tak bagi serta-merta baju tu, atau dia tak bagi serta-merta barang yang kita tempah. Di situ ada makna hutang,
apabila ada pihak yang memberikan duit, ada pihak yang menangguhkan pemberian barang. Ini juga termasuk dalam makna hutang. Dalam Islam, pinjaman yang baik dibenarkan dan diharuskan, manakala pinjaman yang bersifat qardur ribawi, yang berasaskan kepada riba, diharamkan berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan juga dalil As-Sunnah. Pinjaman ni dia ada dua. Satu, qardul hasan, pinjaman yang berlandaskan syariat, pinjaman yang patuh syariat, syariah compliance. Maknanya dia ni, kita pinjam duit tak ada unsur riba, tak ada unsur gharar, tak ada unsur zulm, penindasan. Yang ni diharuskan. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, baginda sendiri pernah terlibat dalam hutang. Disebut dalam hadis riwayat Al-Imamul Bukhari, Nabi meninggal dalam keadaan masih berhutang, iaitu apabila baginda menggadaikan baju besi yang dia miliki kepada seorang Yahudi, dan baginda meninggal masih lagi barang itu belum ditebus. Ini juga salah satu bentuk hutang, gadaian, ar-rahnu. Maknanya amalan berhutang ini memang sudah wujud di kalangan para sahabah dan juga dilakukan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhutang ini dia tak sama dengan hukum meminta-minta. Sebab meminta-minta ni memang kita minta dalam niat tak ada bayar balik. Ini minta yang dicela dalam agama. Meminta-minta dalam agama ni benda yang tercela. Seperti minta sedekah, minta benda-benda yang kita tak patut, tak layak, tak sepatutnya menjadi hak kita, berbohong untuk mendapatkan apa yang bukan hak kita. Ini termasuk dalam meminta-minta. Dan meminta-minta dalam Islam haram, melainkan bagi mereka yang benar-benar layak. Sebab Nabi sebut dalam hadis, orang yang suka meminta-minta di dunia ini, bila dia bertemu dengan Allah Azza wa Jal, tidak akan ada isi dan kulit di mukanya. Para sahabat radhiyallahu anhu mendengar dengan penuh perasaan terkejut. Para ulama menyatakan bahawa orang yang suka meminta-minta di dunia ini, apabila dia bertemu dengan Allah, dibalas dengan balasan yang sedemikian rupa, kerana di dunia dia tidak mempunyai maruah. Tak ada maruah. Tetapi berhutang, dia tak sama level dengan meminta. Sebab dia mengambil dengan niat untuk membayar dan memberikan balik apa yang dia dapat. Itu tak sama dari sudut itu. Seterusnya, dalam Islam digalakkan untuk kita memberikan pinjaman. Kita bagi hutang ni satu benda yang digalakkan dalam Islam. Orang yang berhutang dengan kita tu kita bincang. Tapi orang yang nak bagi hutang, pemiutang, orang yang nak bagi hutang, nak tolong orang ni, orang yang Nabi SAW puji. Sebab dia termasuk dalam hadis mengeluarkan seseorang itu dari kesulitan dan kesusahan dunia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyebut, sesiapa yang mengeluar dan membantu saudaranya untuk keluar daripada kesulitan dan kesusahan, kesempitan dunia, Allah Ta'ala akan menolong dan membebaskan dia dari kesulitan akhirat. Ini satu benda yang besar, tuan-tuan. Cuma orang yang nak bagi pinjam itu, dia mesti memastikan harta yang dia pinjamkan itu adalah daripada harta yang halal, sumber yang halal. Dia nak bagi orang pinjam, dia nak bagi orang guna, pastikan daripada sumber yang halal. Sebab kalau bagi daripada sumber yang haram, dia tak boleh fadilat apa-apa. Kita ni kalau buat apa-apa pun menggunakan benda yang haram, duit haram, kita pergi buat ibadat guna duit haram, kita tolong orang duit haram, Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Amalan yang digunakan sumber keuangannya, duitnya daripada sumber yang haram,
sumber yang syubhah, Allah Ta'ala tolak amalan tersebut. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang menyebut jelas, innallaha tayyibun la yaqbal illa tayyiba. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyebut sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik dan dia tidak akan menerima melainkan daripada benda-benda yang baik. Ulama menyebut segala amalan, perbuatan kebajikan yang kita lakukan menggunakan sumber yang haram, benda yang haram, kita tolong orang, kita bantu buat kebajikan dengan benda yang haram, la yaqbal, Tuhan tak akan terima. Tuhan tak akan terima. Ni orang duk tanya banyak kan, isu buat haji dengan duit bunga, isu buat haji dengan duit rasuah, isu buat masjid dengan duit ekor. Jelas la yaqbal, Tuhan tak pakai. Tuhan tak pakai. Yang kedua, hendaklah orang yang meminjamkan itu tidak mengungkit pinjamannya dan tidak menyakiti hati orang yang meminjam. Maknanya bila kita bagi pinjam, kita redha, kita dah bagi tempoh dekat dia kan, kita dah bagi peluang pada dia, kita jangan tekan dan desak dia. Sekiranya orang yang kita bagi pinjaman ni dia termasuk dalam orang-orang yang zu usrah, kata Quran, orang-orang yang ada kesulitan. Sebab kalau kita ungkit, perangai mengungkit ni perangai Firaun. Yang duk suka ungkit kebaikan orang ni, tak ingat ke siapa yang buat baik ke hang? Tak ingat ke siapa yang belah hang? Ini perangai Firaun. Kan? Bila Musa lawan dia tenyeh Musa apa ni? Dia tenyeh Musa apa ni? Musa, hang lawan aku siapa belah hang? Dia tanya. Kan? Kita kadang-kadang tuan-tuan mak ayah pun bercakap dengan anak-anak bahasa Firaun. Kan? Tuan-tuan, tanggungjawab kita mendidik dan membesarkan mereka. Kita tak boleh ungkit. Sebab kalau kita ungkit, tuan-tuan, rosak. Quran sebut jelas, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Tuhan kata jangan kamu rosakkan amal kebaikan kamu dengan mengungkit-ungkit apa yang telah kamu berikan. Termasuk dalam semua bab. Suami dengan isteri, mak dengan anak, semua yang kita lakukan itu tanggungjawab, kewajipan kita. Bila benda tu kewajipan kita, kita tak boleh ungkit. Sebab kita lakukan itu kerana tanggungjawab yang kita akan tuntut dengan Tuhan. Sama ada dia nak balas, dia nak ingat, dia nak tolong, itu hak dia. Kalau kita mengungkit, kita duk sebut apa yang kita buat, bererti tidak ada di sana apa dia? Ikhlas. Ikhlas tu tak ada. Kan? Ikhlas tak ada. Duk ungkit apa yang duk buat ni kan. Rugi kan. Yang ketiga, hendaklah orang yang meminjamkan itu dia berniat bahawa pinjaman dia itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas tujuan riak dan sum'ah. Riak lain, sum'ah lain. Riak tunjuk ke orang, sum'ah ni cerita ke orang. Kan? Ada orang dia tak tunjuk, dia cerita. Dia kata aku bagi pinjam kat kawan tu. Aku tolong kawan tu. Dia cerita, itu sum'ah. Dia suka mendengarkan kebaikan dia. Satu lagi riak. Riak ni dia tak bercakap, dia tak habaq, tetapi dia tunjuk. Ini pun termasuk juga. Okey. Seterusnya. Ini bagus. Kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan dengar, tuan-tuan nak photostat pun boleh. Kok tuan-tuan nak buh dalam sampul surat, post pergi kat orang yang hutang lama tak dengar kan. Kan? Apa dia ni? Kita nak sampaikan payah kan, peringatan kita ni tak penting sangat. Jadi kita hantar peringatan azab kan, peringatan azab. Mudah-mudahan depa dengar lembut sikit kan. Beberapa hadis ancaman keras Nabi berkaitan hutang. Ini kalau kita dengar tuan-tuan, getak lutut tu. Lemah perut tu. Kita dengar satu persatu.
Yang pertama, hadis yang menjadi tajuk buku kita. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih hatta yuqda'an. Roh seseorang mukmin itu mu'allaq, tergantung. Tergantung ni terawang-awang, sehinggalah hutangnya itu diselesaikan. Mari kita tengok apa maksud dia. Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, maksud tergantung tu apa dia? Mari kita tengok. Ini disyarahkan oleh ulama. Kita duk kata roh tergantung tu roh apa? Kan? Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitabnya Faidul Qadir, yang dimaksudkan dengan tergantungnya roh itu adalah setelah daripada kematiannya, terhalang roh tersebut dari kedudukan yang mulia yang telah disediakan untuknya, terhalang rohnya daripada masuk ke dalam syurga bersama rombongan orang-orang yang saleh. Maksud tergantung di situ, kata Al-Imam Al-Munawi, orang yang ada hutang, dia tak dapat apa yang Tuhan nak bagi dekat dia. Mungkin dia termasuk daripada orang-orang yang tersenarai sebagai ahli syurga, tetapi kata Al-Imam Al-Munawi, kerana hutang yang dia tak selesaikan, dia tak boleh masuk. Itu tergantung. Maknanya ada benda yang tak selesai. Kan sekarang ni kita bukan payah nak cek orang. Kita ada C-TOS, C-KRIS, semua C ni sebab bankruptcy. C-TOS, C-KRIS ni sistem apa? Tuan-tuan buat main nama, buat main IC, tekan saja, dia keluar senarai hutang yang tuan-tuan buat. Dia boleh tahu hutang peribadi, hutang kereta, hutang apa, hutang mengaji, semua dia tahu. Kan? Dia keluar senarai. Bila kita nak buat pinjaman pula, dia kata tak boleh. Pasal apa? Tak sampai dia punya tahap dia. Demikian juga kata Al-Imam Al-Munawi, bila nak buat masuk dalam syurga, cek punya cek, hang tak lepas. Naya tuan-tuan, naya, tayak, tak ada guna. Duk tengok orang masuk kan, macam kita kan, pergi cek custom, immigration kan. Orang lain suar pasport, buka tengok, masuk. Mai tang kita buka, tak cok. Hang duk tepi. Oi tuan-tuan, tayak garu tempat tak gatal. Duk kelih orang masuk, suar cok masuk. Tiba-tiba kita duk, dia tahan tunggu sat. Kita sini lemah perut lah. Duk fikir lah. Apa pula dah ni? Kan? Tengok malaikat kata ada satu hang tak selesai. Hampir selesai dulu. Tak ingat amal lagi. Berat kan? Berat kan? Kedua, yang dimaksudkan dengan tergantung, ini kata Al-Imam As-San'ani, Amir As-San'ani. Dia kata apa dalam kitabnya Subulus Salam, syarah kepada Bulughul Maram. Kata Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, hadis Nabi menyebut roh seseorang itu tergantung dengan hutangnya, maksudnya seseorang itu akan tetap disebokkan dengan hutangnya walaupun dia telah meninggal dunia. Hadis ini menunjukkan bahawa hutang adalah tanggungjawab yang berat, yang mana hutang itu diberikan pada pemiliknya dengan redha. Makna hutang ni benda bukan benda kecil, sebab orang yang tolong kita tu dia redha serah duit dia, harta dia. Maka betapa besar tanggungjawab atas barang yang diambil tanpa izin, baik dengan cara merampas ataupun merompak. Maknanya kata Al-Imam As-San'ani, tergantung di situ maknanya walaupun kita dah mati, dah selamat diuruskan, kan, tetap tak selesai lagi. Sebab itu Nabi SAW, tuan-tuan, selesai daripada membaca tasyahud, habis daripada dia baca tahiyat,
sebelum daripada dia bagi salam, ada satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia baca sebelum bagi salam. Maknanya sebelum bagi salam tu dia doa. Doa apa? Antaranya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, azab kubur, wa a'udzubika min fitnati masih dajjal, fitnah dajjal, wa a'udzubika min fitnati mahya wa mamat, fitnah di antara hidup dan mati, wa minal ma'tham wal maghram, daripada hutang. 4 perkara yang Nabi tak pernah tinggal sebelum daripada salam. Berlindung dari azab kubur, fitnah dajjal, fitnah hidup dan mati, daripada hutang. Sehingga kan ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila sahabat duk dengar Nabi duk berulang kali kerap sangat minta berlindung daripada hutang ni, sahabat tanya kat Nabi, Ya Rasulullah, kenapakah engkau sering kali minta supaya Allah lindung daripada hutang? Sahabat tanya Nabi, pasal apa yang minta Allah jaga daripada hutang ni? Takut sangat pasal apa? Ini jawapan balas Nabi. Apa kata Nabi? Innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Nabi kata, sebab aku minta berlindung daripada berhutang, aku tak pernah minta Allah jaga daripada hutang. Kerana manusia itu apabila dia berhutang, dia cakap sahih bohong. Ini perangai orang berhutang. Betul tak tahu Nabi Habang. Nabi Habang kata kalau orang tu dia mula berhutang, dia akan cakap bohong. Memang bohong pun. Janji awal tu bohong lah. Orang bila nak berhutang ni tak pernah yang janji sayur, semua janji awal. Tang tu pun kita dah boleh tangkap lah. Minggu depan. Walha dia sedang lah, kata dia tak mungkin bayar minggu depan. Tak pernah lagi orang mai jumpa nak hutang. Ni mai aku nak hutang kat hang Zat, bila nak bayar? 2 tahun lagi. Kalau ada orang begitu, tuan-tuan, kita jamu air Zam-Zam free. Hang duduk aku nak tuang segelas. Semua yang mai jumpa itu semuanya memberi janji, kalau boleh pagi pinjam, petang bayar. Sebab itu Nabi kata, "Idza gharima haddatha fakadzaba." Dia cakap sahih, dia bohong. Aku tak mau aku bercakap bohong. Aku tak mau berhutang. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau bila dia janji, dia akan ingkar. 2 benda ini, 2 penyakit ini, dia akan lekat automatik dekat orang yang berhutang. Dia 3 serangkai. 3 dalam 1. Hutang, mohong, mungkir janji. Disebut oleh Nabi dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadis yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat. Nabi berdiri ni masa tu nak pergi perang. Sahabat penuh ramai. Nabi selalunya bila sebelum pergi perang, dia akan bagi khutbah tasyji'. Apa dia khutbah tasyji' ni? Khutbah pembakar semangat. Nak turun perang ni. Nabi akan sebut syurga, Nabi akan sebut jihad, apa semua. Bangun satu orang lelaki, tengah Nabi duduk berkhutbah itu, dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataayaya?" Faqala lahu Rasulullah. Bila Nabi duk sebut tentang jihad, tentang kelebihan jihad, tentang mati syahid, tentang nikmat syurga, bangun seorang lelaki bertanya, "Ya Rasul, sekiranya aku terkorban dalam peperangan ini, aku gugur syahid dalam peperangan ini, adakah Tuhan akan menghapuskan semua dosa aku?" Tukaffaru anni khataayaya. Adakah Tuhan basuh ke semua dosa aku? Apa jawapan Nabi? Naam, ya.
In qutilta fi sabilillah wa anta sabir muhtasib muqbil ghaira mudbir. Nabi kata kalau hang mati, hang terkorban, hang sabar, hang mengharapkan pahala, Allah akan mengampunkan segala dosa hang. Dia ulang sekali lagi. Dia kata kalau aku mati, adakah semua dosa aku Tuhan akan basuh? Ya. Ya. Tetapi dalam jawapan yang kedua ini, Nabi sebut sedikit tambahan. Illa din. Yang awal tadi Nabi kata semua dosa hang Tuhan ampun, Tuhan basuh, habis. Dia tak puas hati. Dia tanya balik. Dia kata takkan kot. Basuh habis. Nabi kata basuh habis. Illa din, kecuali hutang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita tengok lagi dalam satu hadis. Tengok satu hadis. Daripada Muhammad bin Jahsh. Hadis nombor 3. Muhammad bin Jahsh, dia cerita pada satu hari. Muhammad kata pada satu hari kami duduk dengan Nabi lepas Rasulullah menguburkan jenazah. Oh, ini cerita dahsyat ni. Lepas daripada Nabi tanam jenazah tu, tengah duk tanam, tuan-tuan, kita ni masa duk usung tu pun dah celaru dah. Pagi tadi kita pergi ceramah BRIM. Ada lagi ceramah BRIM ni. Kita pun tak tahu nak baca hadis apa. Baca hadis ni bagi dia bergetak ni. Kita kata dalam hadis, tuan-tuan dengar ni memang takut. Tuan-tuan pun mungkin pernah dengar. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ni bukan hadis ni, hadis sebelum tu. On the way nak pergi tu. Nabi kata dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, apabila orang yang diusung itu orang yang beriman. Ni tuan-tuan hadis sahih. Sebab kita akan dengar masa usung. Kalau kita dengar tuan-tuan lempak bergulin kau tu. Ketika kita diusung di atas pengusung tu, orang-orang yang beriman akan menempik dengan kuat. Qaddimu, qaddimu, qaddimu. Cepat, cepat, cepat. Tu orang beriman. Daripada rumah dia, masa dia usung keluar tu, dia tak dengar. Yang dengar baik yang tu bukan mati, hidup. Ni kita cerita hak mati. Pasal itu saya ulang hadis ni riwayat Bukhari. Sebab benda ni benda ghaib. Qaddimu, qaddimu, cepat, cepat, cepat. Kata ulama, dia doa supaya Tuhan cepatkan dia. Dia nak masuk kubur. Dia nak cepat bertemu dengan nikmat Allah. Dia nak bertemu dengan rahmat Allah. Dia kata cepat, cepat, cepat. Sebab itu Nabi kata, apabila matinya saudara kita, asri'u bil janazah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, cepat urus jenazah. Sebab kalau kamu cepat urus jenazah orang yang baik, kamu mempercepatkan dia untuk bertemu dengan rahmat Allah. Tentu tuan-tuan tanya, yang kurang beriman, dia juga tempikkan dia lebih kuat. Hanya 2 golongan yang tak dengar, kata Nabi. Saqalain, jin wal ins, manusia dan jin. Dia tempik apa? Waihaka, waihaka, celaka, celaka. Hampa nak usung pergi mana? Allahu akbar. Dia menempik dalam keadaan tengah diusung tu, celaka, celaka. Hampa nak usung pergi mana? Hampa nak bawa pergi mana? Kerana dia takut bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita ada 2 pilihan, tuan-tuan. Sama ada untuk kita minta qaddimu, qaddimu, untuk orang segera hantar kita, tuan-tuan. Tetapi kata sahabat Muhammad bin Jahsh, ketika kami kuburkan jenazah itu, Nabi SAW mengangkat ke langit. Dalam hadis sebut Nabi dongak ke langit. Nabi angkat tengok, tak habis selesai lagi ke bumi. Nabi dongak dan Nabi tepuk, subhanallah, subhanallah. Beberapa kali Nabi menepuk dahinya dan sambil mengucap subhanallah, subhanallah. Fasakatna.
kami terdiam, terkejut dan bimbang apa yang menyebabkan Nabi menepuk beberapa kali dahi dia. Subhanallah, subhanallah, sambil melihat ke atas ketika kami sedang menguburkan jenazah itu. Sambung cerita dia, tuan-tuan. Madza nuzzila min tashdid. Bila Nabi sebut subhanallah, Nabi juga menyambut, apakah yang berlaku ini? Madza nuzzila bit tashdid. Apakah yang berlaku ini? Menyebabkan kami semakin takut, sengap, tak ada siapa yang bercakap. Masing-masing tertanya-tanya apa yang berlaku. Kita kalau tu imam buat lagu tu, kita tanya, Nabi dia terima wahyu, tiba-tiba tu imam duduk tengok atas. Maka sambung dia, wa fazi'na falamma kana minal ghad sa'altuhu. Kata Muhammad bin Jahsh, aku tak boleh tahan. Wa fazi'na, kami balik, hatta al-ghad, sehingga esok. Fasa'altuhu, aku pergi tanya. Siapa pergi tanya? Muhammad bin Jahsh pergi tanya. Dia pergi tanya sendiri. Dia tanya apa? Dia tanya, duk buat apa kemari ni? Yang tiba-tiba mendongak ke langit, menepuk dahi, subhanallah, subhanallah, ma nuzzila bit tashdid. Ya Rasulullah, ma hadha tashdid alladhi nuzzil. Apabila aku bertemu dengan Nabi keesokannya, aku bertanya, Rasulullah, apakah yang kau sebut ketika kita mengebumikan saudara kita? Apakah yang dimaksudkan dengan ma nuzzila bit tashdid, telah turun satu benda yang berat? Apakah yang kau maksudkan ya Rasul? Aku tertanya-tanya, sahabat lain pun terkejut, tertanya-tanya. Faqal, ni Nabi cerita. Depa, tuan-tuan, depa terkejut sampai tak tanya atas kubur itu. Tergamam, tersengak. Duk tak duk, angkat kepala, tepuk dahi, subhanallah. Walladhi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alayhi daynun ma dakhala al-jannah hatta yuqda anhu daynuh. Allahu akbar. Benda yang aku tempik, yang aku bimbang, yang kamu lihat kemarin ini, kerana Jibril membisikkan di telinga aku. Jibril habaq mai dekat aku, tengah aku duduk ke bumi kemarin dengan hampa ni. Jibril habaq apa? Sekiranya ada mana-mana manusia yang terkorban dalam medan jihad, dia mati syahid, Allah Ta'ala bagi dia hidup pula. Dia jihad, dia mati lagi syahid. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan lagi. Dia jihad, dia mati lagi. Kemudian Allah hidupkan lagi. Dia jihad, dia mati syahid. Ma dakhalal jannah, dia tak akan masuk syurga sekiranya dia ada hutang yang dia tak bayar. Allahu Akbar. 4 kali hidup, 4 kali mati, 4 kali syahid, tetapi tak boleh menyelamatkan dia daripada hutang. Nabi kata, kalau kita mati syahid, hidup mati syahid lagi, mati syahid lagi, mati syahid, 4 kali syahid, ma dakhalal jannah, taubat, tak masuk syurga hatta yuqda dainuh, sehingga dia bayar hutang dia. 4 kali syahid, 4 kali mati, tak boleh tolong manusia daripada hutang. Allahu Akbar. Hadis yang keempat, ini cerita daripada Samurah. Daripada Samurah, apa dia kata? Daripada Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan jenazah. Beliau bersabda, ini Samurah cerita, depa pergi mengubumikan jenazah. Depa mengubumikan. Semua yang depa buat dengan Nabi, semua depa cerita. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi baca, apa yang Nabi amalkan, semua depa buat. Kata Samurah radhiyallahu anhu, ketika kami menguburkan seseorang, beliau berkata, ahahuna min bani fulan ahad salatah. Nabi kita ada adik-beradik kau ni?
Siapa ada adik-beradik ni? Adik-beradik dia siapa ni? 2-3 kali Nabi sebut. Faqama ar-rajul, bangun seorang lelaki. Faqala lahu an-nabi, ma mana'aka fil marrataini ulayain an la takuna ajabtani. Nabi kata, pasal apa nak tunggu 3 kali aku sebut baru hang nak menyut? Pasal apa yang awal tadi hang tak menyut, hang tak jawab pasal apa? Maka kata dia, amma inni lam unawwih bika illa bi khair, inna fulana li rajulin minhum mata ma'suran bidinih. Laki-laki tu kata apa? Tak ada benda yang dia buat buruk. Kan? Cerita Nabi ni bukan cerita tanah kubur. Tengok, hutang tak bayar, teruk tak jadi apa. Sebab Nabi tak pernah ajak iman terkejut. Iman terkejut kan. Cuma Nabi nak, pentingnya pengajaran itu. Apa yang jadi pada mayat itu kebanyakan hadis tak sebut. Kan? Kecuali kata keluarga dia ni ada hutang. Dia ni ada hutang. Diriwayatkan tuan-tuan daripada Thauban maula Rasulullah, man faraq ar-ruh al-jasad wa huwa bari'un min thalas al-kanzi wal-ghulul wad-dain dakhala al-jannah. Mana-mana roh yang bebas daripada 3 perkara: sombong, rasuah, hutang, confirm dia masuk syurga. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Satu lagi hadis kita baca, kisah Jabir. Ni Jabir pula cerita. Tadi Samurah, sebelum tu Muhammad, yang ni turn Jabir pula cerita. Kata Jabir, tufiya rajulun, telah mati seorang lelaki. Tengok cara sahabat cerita, cukup cermat. Dia hanya sebut tufiya rajulun, ada seorang laki-laki mati. Dia tak habaq nama, dia tak habaq siapa dia. Sitrul aib, tutup aib. Kalau kita nak cerita, kita boleh sebut umum, tak boleh mention ta'yin nama dia, tak boleh. Kita kata pagi tadi saya pergi mandi satu jenazah, Allahu Akbar, Allah Ta'ala tunjuk, tak apa. Tapi kalau kita kata ada satu jenazah Padang Bohok, di Padang Tani, rumah kala ni, tapi tak sebut nama pun orang boleh tangkap yang tu tak boleh. Faghassalnahu wa hannatnahu wa kaffannahu, kami memandikannya, kami memberikan wangi-wangian kepadanya, dan kami mengkafankannya. Thumma ataina bihi Rasulullah, kemudian kami bawa jenazah itu kepada Rasulullah. Yusalli alaiha, untuk disalatkan. Faqulna tusalli alaihi ya Rasul, yang lain semua settle dah, semayang ya. Jom, mereka nak bagi Nabi semayang lah, jadi tu imam, doa kan mustajab. Fakhata khuta, Nabi langkah 2-3 langkah. Thumma qal, kemudian Nabi kata, alaihi dainun, dia ni ada hutang tak semayang ni? Qulna dinaran, 2 dinar. Nabi tanya dia hutang tak? Dia berkata ada 2 dinar. Fansarafa fatahammalahuma Abu Qatadah. Nabi kata kalau macam tu hampa semayang, aku tak mahu. Di sini tuan-tuan bukan maksud haram salat orang yang berhutang. Kita nak kena cermat bab ni. Sebab itu imam pi, dia ni ada hutang. Hutang rumah, hutang kita, tak boleh semayang, kita akan boleh tok gitu dah. Pasal apa nak tok dulu tu imam? Nabi pun tak semayang. Di sini kita nak kena faham maksud konteks hadis ni. Nabi tak semayang tu bukan dia tak semayang ambil pi kambuh terus. Tak. Maksud di sini, bila Nabi imam tak semayang, satu peringatan pada orang yang hidup, hampa beringat. Kalau hampa tak mau jadi lagu ni, hampa jangan duk berhutang tak bayar. Apa perasaan kita bila imam pi, imam kata, dia dah hutang, okey, dan telefon Tok Siak meh. Tok Siak bukan lekeh, maknanya label jatuh lah. Dia kata imam tak mau, saya minta maaf, ada urusan ni. Tok Siak meh. Orang kita jangan buat begitu. Tu imam tak mau. Maksudnya di sini Nabi nak bagi satu i'tibar
bahawa orang yang berhutang ini orang yang bermasalah. Dan peringatan pada orang yang hidup, tengok sikap Nabi tak mau sembahyang. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Nabi kata hampa sembahyang, aku tak. Jadi bila kita tengok ni, kita pun kata, ish, aku tak mau, kan? Kemudian bangkit. Ini kita nak kena buat ni. Ini sunnah ni. Bukan kita tunggu boleh duit. Ini sembahyang mati. Pintu mana? Pintu mana? Pintu mana? Pintu mana-mana? Pintu mana ada pasal? Tambah masjid ni kacau, banyak pintu. Jenuh tengok. Apa ni? Dia mayar kawan tu mati pun nak balas kat atas ni. Sudahlah. Biar pergilah kat dia. Dah hutang ni kita. Duit-duit yang kita derma tu nak bayar hutang dia. Ini duit-duit derma tu boleh kita balik. Abu Qatadah kata, ya Rasulullah, aku tanggung 2 dinar tu. Kita hak mana duit banyak tu tuan-tuan, kan? Cik Guna. Dia kata dia ada hutang 500. Tak apa, keluarga dia susah. Siapa-siapa yang nak minta, jumpa saya. Okey. Kan? Kita habis sikit cerita Abu Qatadah, sikit. Fatahammalahuma Abu Qatadah. Abu Qatadah kata, saya tanggung. Di sini bolehnya orang lain tanggung hutang, orang lain. Fa'atainahu. Kemudian barulah Nabi salat. Esoknya Nabi jumpa Abu Qatadah. Hang bayar dah Tanya tu, hang bayar dah pandai sangat. Ad-dinaran alayya faqala Rasulullah ahiq al-gharim wa bari'a minhum al-mayyit. Qala na'am fa shalla alayhi thumma qala ba'da dhalika bi yawm ma fa'ala ad-dinaran. Hang bayar dah Faqal innama mata ams. Dia baru mati kemarin. Dia baru mati kemarin. Nanti dulu lah. Tak apa, Nabi tak kata apa. Esok jumpa lagi. Fa'ada ilaihi minal ghad. Lusa lah. Faqal. Nabi tanya lagi. Laqad qadaituhuma. Lagu mana? Bayarlah. Kemudian kata dia, laqad qadaituhuma. Hari yang ketiga selesai. Apa jawapan Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-an baradat alaihi jalduh. Barulah sejuk kulitnya dari panas api. Itu tujuan. Tiap kali Nabi tanya Abu Qatadah, jumpa, bayar tak Dia tak bayar baru kemarin mati. Lusa, bayar tak Bayar dah. Al-an baridat jalduhu. Sekarang sejuklah kulit saudara kamu. Maknanya tuan-tuan, walaupun kita tanggung tapi kita tak selesai, tetap tidak lunas hutang tersebut. Ini beberapa hadis yang dapat kita ambil peringatan berkaitan dengan beratnya hutang dan persoalan sekitar dengannya. Mudah-mudahan rahmat. Kita bagi laluan pada azan. Kalau ada 1-2 soalan kita jawab insya-Allah taala. Adakah dikira hutang sekiranya kita pinjam buku dari perpustakaan dan kita tidak pulangkan balik? Mohon penjelasan. Ya, hutang. Hutang. Jelas. Kita pinjam barang, kita pinjam apa yang bukan hak kita, yang kita ada tanggungjawab untuk pulangkan balik, bayar balik, serahkan balik. Kalau kita tak bagi balik, atau kita tak selesaikan balik, dia masih dikira sebagai hutang. Antara dosa yang tidak diampuni oleh ibu bapa dengan tidak membayar hutang, yang mana berat? Kedua-dua berat. Sebab dosa berkaitan dengan manusia ni, kata Al-Imam An-Nawawi, dia apa-apa dosa yang ada relate, ada kaitan, alaqah, dia ada hubung kait dengan orang lain, hutang ke apa ke, masalah mengata ke, mengumpat ke, derhaka ke, apa kebala lah, yang ada kaitan dengan orang lain, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia tak akan selesai sehinggalah dicukupkan syarat yang keempat, iaitu diselesaikan dengan orang yang kita ada masalah itu. Hutang termasuk dalam masalah kita dengan orang. Ini masalah duk main kutu. Tak ada bayar, mati,
Tak sampai turn. Waris kena sambung. Kalau kita main kutu ni bank negara kata haram. Hukum dia harus ikut pemerintah haram kan. Sebab mengumpul deposit orang yang tidak berlesen. Dia ni kutip duit ni dia panggil pengumpul deposit. Dia orang yang boleh kumpul duit ni, pegang duit, kutip duit ni hanya benda-benda pihak-pihak yang ada lesen. Dia bukan semua bank, ada syarikat-syarikat yang mereka ada lesen untuk deposit di orang. Tapi kalau macam kutu ni ikut bank negara haram lah. Setengah ulama sebut kutu ni haram. Haram bukan kerana haram sistem dia tu, tapi haram kerana bercanggah dengan pemerintah. Pemerintah tak bagi benda ni. Pasal apa? Pemerintah tak bagi pun bukan atas sebab buruk. Pemerintah tak bagi atas sebab baik. Sebab bila orang yang tak ada credibility, tak ada kelayakan untuk kutip, dia akan menipu. Bila menipu, dia akan memberikan masalah. Sebab itu pemerintah tak benarkan siapa-siapa kutip duit tak ketahuan halal, melainkan setelah mendapat lesen. Dia larang tu benda baik. Bila dia larang benda baik, ikut prinsip kita, kalau disuruh, diperintah dengan benda yang baik, kita wajib taat. Pasal apa dia larang kita tak bagi main kutu? Dia dah satgi yang nak tipu. Hampa kutip-kutip kawan tu buat pelari. Kalau bank, kalau dia tipu, kita ada lesen, kita ada rekod apa semua. Atas alasan tu. Munasabah, dia nak jaga manfaat dan kemaslahatan kita. Kita taat lah. Ada ulama kata kutu tak boleh di Malaysia, di tempat lain boleh. Pasal apa pula? Pasal pemerintah kita tak bagi. Dan dia tak bagi tu ada tujuan, ada maksud yang munasabah. Tapi kalau orang tanya asas kutu tu haram tak? Tak. Sebab kutu tu adalah pinjaman yang mengikut giliran. Asas dia pinjaman lah. Kita pakat-pakat 5-6 orang, kita timpul duit, kita bagi hang pinjam dulu. Pasal hang dapat nombor 1, hang pula nombor 2. Dia pinjaman. Maknanya bila kita mati, kita tak ada habis turn. Ada 5 orang lagi tak dapat, 5 orang lagi kita tak bayar. Maka waris kita kena menanggung hutang. Sama ada dia pun sambung main ataupun dia bayar sekali lagi. Ada berapa kali lagi? 5 kali lagi. Sekali buat main berapa? 1,000, 5,000 bayar. Oh jangan main. Ini ikut token-token ni bukan sikit. Kasim Ahmad dan Puak Syiah, siapakah yang paling bahaya? Minta penjelasan daripada ustaz. Kasim Ahmad dan Puak Syiah, siapakah yang paling bahaya? Ustazah lan TV. Kasim Ahmad tak apa nak bahaya, Syiah pun tak apa nak bahaya. Tak apa nak bahaya maksud saya tu, tuan-tuan semua kalau tengok Kasim Ahmad, cih. Syiah, cih. Ustazah lan TV. Weh, kadang depa petua betul juga. Ada juga betul. Yang tu lagi bahaya. Benda yang jelas haram, Nabi tak berapa takut sangat. Al-halalu bayyin wa haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang tu no problem. Manusia boleh tahu. Jahil tukir macam mana pun, dia dengar Kasim Ahmad, dia dengar Syiah, dia kata yang ni pok mengarut. Kasim Ahmad dengan Syiah ni sama. Dua-dua tolak hadis, dua-dua tolak Quran. Kasim Ahmad pun tolak Quran, Syiah pun tolak Quran. Kasim Ahmad pun tolak hadis, Syiah pun tolak hadis. Kedua-duanya sesat. Kafir nanti dulu. Kita tengok dulu. Depa dua ni tidak berbahaya sebab manusia tahu kesesatan depa. Tetapi kalau nak tanya siapakah yang adharu, yang mudaratnya besar, orang yang manusia tak tahu sama ada dia sesat ke tak. Yang tu bahaya. Kasim Ahmad main ceramah Maghrib. Ada nak ramai lagu ni dengar? Malam ni kita Tok Imam kita Masjid Padang Muhok kita sebut Kasim Ahmad main ceramah. Silap bilang kata Tok Imam. Tak bahaya tau. Tapi kalau mai satu orang ustaz yang kita tak kenal, mai baca hadis palsu, mai baca tongkat koka, mai baca batu ni. Itu lagi bahaya kan. Banyak hutang. Pinjaman peribadi kali kedua, adakah dikira haram? Pinjaman ni berapa kali kita nak buat tak ada masalah, selama mana benda tu dalam ruang keperluan. Dalam ruang keperluan. Cuma dia kalau pinjaman riba, yang riba ni dia kali pertama ke kali kedua dua-dua haram. Dia tak boleh kata pinjaman kali pertama harus apa riba. Hang ni celik sikit. Riba tak ada harus lah. Cuma apa dia? Yang haram ni tetap haram. Cuma dalam kes macam babi apa semua tu, dia ada certain part, keadaan-keadaan tertentu yang kita boleh ambil. Boleh ambil bukan dia halal lah.
Ada orang silap faham tau. Dia kata babi pun kadang-kadang halal. Tak, babi bukan halal. Haram tetap haram. Cuma boleh makan waktu tu. Dia tak berubah. Hukum dia tetap haram. Cuma dia boleh ambil ketika itu kerana tak ada halal. Waktu ni babi halal. Bukan halal, dia haram. Cuma kita boleh makan kerana darurat. Riba. Sekiranya darurah. Kan? Kita boleh mati ke, kita boleh rosak hidup kita ke, kita boleh ambil dengan kadar yang patut. Dengan kadar yang patut. Tapi kalau pinjaman yang Islamic loan ni, yang ikut syariah ni, berapa kali kita nak ambil, tak ada masalah. Pinjaman ni dia tak had sekali. Dia berdasarkan pada keperluan. Oh, ini isu apa ni? Adakah tahlil dan kenduri arwah adakah tahlil dan kenduri arwah dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahlil ni ada. Tahlil ni ada. Tahlil ada dalam sunnah. Tahlil dalam sunnah. Kita pergi mengajar di Ipoh 2-3 minggu lepas kan. Dia bertanya soalan ni di Ipoh. Berkata, talqin dengan tahlil ni ada tak ustaz? Dia tengok kita main pelih kot, dia tanya. Kita pun kemah jawab. Ada. Sunnah. Oh, mereka pun senyum sampai ke telinga. Kalau tak ada telinga sampai ke belakang. Sunnah ada. Lepas kita jawab, masam lebih pada cuka. Kita kata tahlil dengan talqin ni adalah hadis Bukhari Muslim. Apa dia? Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi campur talqin dengan tahlil tu, Nabi campur sekali. Laqinu, talqinkan. Tak ada talqin, lah hadis Muslim tu. La ilaha illallah. Tahlil. La ilaha illallah tu tahlil lah tak? Jadi ada dalam sunnah? Ada. Cuma pang mana? Bila kawan tu nampak nak pi dah, nampak nak mati dah, kita pergi di telinga dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu maknanya bila tuan-tuan tengok ada orang mati, tuan-tuan pergi baca. Ini kawan tu lagi teruk mati, lagi derah dia baca. Lagi derah dia baca. Tak ada siapa pun bisik. Tengok-tengok kerah dah. Oh, kerah dah poang. Tak ada, kita pun tak tahu dia mati dia sebut apa. Kenduri arwah ni tak ada dalam sunnah, tak ada dalam sunnah. Yang ada orang yang hidup bawa makanan pergi jamu orang yang bukan orang yang mati. Pergi jamu keluarga si mati. Orang yang hidup khairat kematian macam kita buat hari ni, kita buat tabung kan. Kita buat tabung kebakaran, tolong bagi seorang sikit kan. Dia tak mati lagi, kita dah kita kutip duit semua apa semua, kita nak bantu dia untuk masa kebakaran. Dalam Islam kita prinsipnya tuan-tuan faham satu ya. Tuan-tuan nak tahu benda tu Islam tak Islam, tuan-tuan pegang prinsip ni ya. Dia memudahkan orang atau dia menyusahkan orang. Ini prinsip dia. Hang tak payah sembang kitab mana, hang tak payah sembang tok guru mana, hang tak payah sembang pondok mana. Prinsip dia satu ya. Amalan tu menyenangkan orang atau amalan tu menyusahkan orang. Kalau amalan tu menyenangkan orang, Islam. Tapi kalau amalan tu menyusahkan orang, membebankan orang, merosakkan orang, dia bukan Islam. Whatever dalam amalan apa pun. Sebab kita tengok dalam hadis, Nabi sebut jelas. Isu ni banyak kali dah kita jawab. Tak tahu tanya lagi pasal apa. Bila mati, isna'u, buat makan pergi hantar. Itu sunnahnya. Kenapa kita tak hidup? Orang pelih pun duk pandai kata bid'ah. Yang sunnah tak buat pun. Ini masalah ya kan. Bila kita kata yang ni bukan daripada sunnah, yang mana sunnahnya? Yang sunnahnya adalah kita buat makanan, kita hantar pada keluarga si mati kan. Kadang-kadang orang tak ada duit ni pun dia kata jangan duk mati lagi. Tambah-tambah tunggu hujung bulan mati. Ini benda mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita insya-Allah. Ada tak terang? Okey dah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang itu daripada kelemahan kita. Saya nasihatkan tuan-tuan yang waris, sekiranya ada ahli keluarga yang meninggal dunia mempunyai hutang, selesaikanlah. Sebab apa yang Nabi pesan kepada Abu Qatadah cukup berat. Al-an baridat jalduhu. Sekarang barulah sejuk kulitnya. Dan hutang ini dia tidak memberikan manusia melainkan siangnya kehinaan, malamnya kesusahan.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada berhutang dan sebagainya. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.